Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulalah ya pukul 9.30 dah ni. Cikgu tengok dalam 34 orang dah masuk tu. So cikgu rasa kita boleh mula. Lepas tu hok tak masuk lagi tu dia akan masuk lah nanti. Okay, so untuk intervensi hari ni sebab oleh kerana cikgu dah bagi 2 tugasan kepada awak dalam cuti hari raya ni. So daripada situ cikgu nak perbetulkan lah ya. Kalau cikgu tak perbetulkan takut nanti awak bawa kesilapan ini. Ada beberapa perkara yang perlu cikgu cikgu nak tegur awak di sini supaya awak tidak bawa untuk tidak dapat markah lah. Okey. Contoh ni jawapan pelajar ni, jawapan pelajar. Okey. So contohnya katakanlah bila soalan nak siri homolog soalan nak siri homolog, okey. Siri homolog ini bila awak buat 2 jawapan macam ni, okey, ni dah ada 2 jawapan. So mana jawapan dia? Jawapan dia adalah yang ini. Yang ini jawapan dia, yang ini jawapan dia. Lepas tu hak ni apa dia? Jadi bila hak ni ada di samping yang ni, maka dia akan jadi salah belakang ni. Okey. Sama juga formula molekul. Hak ni cikgu royak ni sebab apa? Sebab awak tahu. Cuma awak tidak jawab soalan. Bila dia kata formula molekul, hak mana dia nak? Dia nak yang ni. Dia nak yang ni, dia nak yang ni. Okey, tetapi kenapa awak ada benda ni? Untuk apa? Hak ni sebenarnya bila dia tanya formula AM. Bila awak adakan benda ni di samping formula molekul, maka dia akan jadi salah. Okey, tu yang cikgu nak tegur di sini supaya awak tidak buat kesilapan. Jadi di sini sebenarnya bila dia nak siri homolog tak payahlah buat etanol, tak payah buat etanol, tak payah buat asid etanol. Okey. Dan kalau dia nak formula molekul tak payah ni. Okey, sorry. Okey, jadi Jadi tak payahlah buat formula AM dia. Okey, jadi di sini kalau kita tengok, kalau markah di sini ada 9, so awak hanya ada 1, 2, 3, 4 markah daripada 9. Awak dah hilang 5 markah untuk awak jawab macam ni. Okey, so kita pergi kepada perkara yang kedua yang cikgu nak tegur di sini. Okey, bila kita tengok diagram ni, diagram ini bila diminta lukis diagram, 2 perkara yang dilihat daripada diagram. Diagram ni biasanya diberi 2 markah. Markah yang pertama pada rajah berfungsi, yang kedua pada label. Jadi label, wool kaca direndam pada dalam butanol betul, ada serpihan porselin, ada panas, ada air, ada gas. Dia tak royak gas butina tak apa. Okey, maknanya dari segi label, label ada. Boleh dapat 1M. Okey, yang kedua cikgu akan tengok dari segi apa dah? Dari segi berfungsi ke tidak. Kita pun tengok. Okey, panah berfungsi. Okey, apik. Okey, jadi dia boleh tegak. Mana apik. Okey, boleh tegak. Kemudian cuba tengok kat sini. Awak tengok kat sini. Kalau kita tengok kat sini, nampak tak ni? Dia tutup ni. Salur ni dia tutup. Okey, bila salur dia tutup, tengok boleh cikgu buka semula. Okey, kalau awak nampak kat sini salur dia ni, dia tutup salur dia tu. Ni tutup. Bila tutup, maknanya gas tak boleh masuk. Jadi tak akan ada gas yang keluar. Sebab apa? Sebab dia tutup ni. Salur salur penghantar sudah ditutup. Jadi maknanya di sini awak tak akan dapat markah yang kedua iaitu rajah berfungsi. Sebab itulah bila diagram macam ni cikgu akan bagi markah 1 tambah kosong. Iaitu label okey. Cuma tak ada dekat mana? Tak ada pada rajah berfungsi. Jadi diagram tu memang kena lukis dengan betul lah. Fokus kepada 2 perkara. Label, rajah berfungsi. Okey. Perkara yang ketiga sama juga. Cikgu nak tegur di sini sama juga. Okey. Bila dikata formula molekul, maka apa yang tak ada, ni tak perlu ada. Yang ada hanya yang ni saja. Yang ni tak perlu ada. Yang ni semi. Jadi bila kita lukis banyak-banyak macam ni, hok mana formula molekulnya sebab ada belaka. Jadi kita buang. Hok sepatutnya tak ada. Jadi formula molekul mana? Yang ni saja. Hak ni nak tak mana?
tulislah di mana-mana tapi bukan pada jawapan dia. Okey, bukan pada jawapan dia. Okey, selesai. Okay. Yang ketiga, yang cikgu nak tegur kat sini, yang ketiga adalah bila diminta tulis isomer Okey, so sini cikgu lupa nak snap isomer. Okey, ramai yang dapat markah 1 saja pada isomer. Bila disebut isomer, mesti dia ada lebih daripada satu formula struktur dia. Okey. Contoh, katakanlah kita ambil contoh yang ni. Nama dia okey, sorry, yang ni tak ada Yang ni tak ada isomer. Okey. Contoh. Okey, contoh dalam soalan dia suruh minta lukis isomer untuk butana. Bila dia kata lukis isomer untuk butana, maka lukisan awak tu lebih daripada satu. Maknanya yang pertama awak boleh lukis rantai panjang 4. Okey, yang pertama. Kalau dia tak suruh awak tulis nama, okey, tak tulis pun tak apa Okey, kalau dalam PSS sebenar, kalau tulis salah, dia akan menyalahkan yang betul. Tapi tak tahulah KSSM ni macam mana kalau dulu cikgu ayat tu. Okey, yang kedua kita perlu ada satu lagi. Cara nak tulis isomer, kita pendekkan rantai panjang daripada 4 jadi 3. So satu lagi rantai panjang, satu lagi C, tak boleh letak ujung kiri, tak boleh letak ujung kanan. So letaklah dekat tengah. Okey, jadi jangan lupa garis. Kalau tidak, tak boleh markah. Garis tu menunjukkan satu pasang elektron sedang berkongsi. Tu garis tu. Okey. So, selesai. Ni barulah kita kata isomer. Kalau kita ada son ni je, ni kita tidak panggil isomer. Kita kata formula molekul bagi butana. Formula struktur bagi butana. Tapi bila kita kata isomer, mesti dia ada hak ni dengan hak ni. Tu barulah kita kata isomer. Lukis isomer. Jadi dia lebih daripada satu. Jadi ramai di antara pelajar baru ni dia bagi satu saja. So dapat satu saja markah. Sama juga. Okey, cikgu contoh kat sini. Sama juga. Contohnya katakanlah kita ada butano. Okey, kita ada butano. Okey, hasil dia butina. Okey, butano hasil dia butina. Okey, sorry. Bukan butano. Dalam soalan itu daripada butina nak jadi butana. Butina nak jadi butana. Dia kena ada nikel sebagai mangkin suhu 180 degree Celsius. Bila soalan kata nyatakan keadaan. Bila dia sudah nyatakan keadaan, maka jawapan ada kena ada dua-dua. Walaupun markah dia satu, markah. Jawapan kena ada dua-dua. Sebab dia kata nyatakan keadaan, kena ada dua-dua. Tetapi kalau soalan dia kata nyatakan satu keadaan, maka kita boleh ambil sama ada nikel ataupun suhu 180 degree Celsius. Okey. Jadi di sini walaupun dia satu markah, bila nyatakan satu saja, dia tak ada markah lah. Sebab dia tak kata satu. Dia kata nyatakan keadaan. So bila dia kata nyatakan keadaan, mana dia nak suruh awak tulis belakang. Okey, nak tulis belakang. Semua keadaan. Okey. So selesai. Kita pergi kepada soalan yang ni. Yang ni paling maksimum pun pelajar hanya boleh dapat 4 saja. Dan ada pelajar yang tak boleh dapat markah langsung sebab dia tukar X dengan Y. Okey. So kita bincang soalan ni. Sehelai kertas litmus dicelup ke dalam larutan kalium. Nampak dia kata kat sini, larutan kalium klorida. Okey, pekat. Okey, 2 elektrod X dengan Y diletak di atas kertas litmus. Elektrod ini kemudian disambung kepada bateri. Okey, jadi bila dia kata kat sini larutan kalium klorida ni, larutan kalium klorida, maknanya di sini ada elektrolit. Okey, ini sebagai elektrolit. Okey, boleh. Lepas tu
apa yang berlaku kat sini, kita pun tengok panjang positif, pendek negatif, positif pada bateri, positif pada elektrod, negatif pada bateri, negatif pada elektrod. Positif ini adalah anod, negatif ini adalah katot. Okey. Kemudian oleh kerana dia kata larutan, solution ni larutan, maka ion-ion yang bergerak bebas dalam ni, kita ada K+, Cl-, H+ dengan OH-. Okey, letak satu-satu supaya kita tidak tukar. Okey, kemudian semasa proses elektrolisis, ion yang bercharge positif ini tertarik ke katot. Ion yang bercharge negatif ni akan tertarik ke anod. Itu yang berlaku. Okey. Lepas tu yang ketiga, apa yang perlu ada di kepala awak adalah faktor. Faktor. Okey, faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Faktor ni ada 3. Okey, faktor ada 3. Iaitu yang pertama, inod. Yang kedua, kepekatan. Yang ketiga, jenis elektrod. Okey. Jadi, apa-apa pun yang perlu tahu, kita ada anod, kita ada katot. Katot kok mana-mana pun ikut inod. Tapi anod kena ikut faktor. Anod kena ikut faktor. Hak tu awak perlu ingat. Okey. Jadi di sini, bila kita tengok larutan yang diberi ini adalah larutan kalium klorida pekat, maka dua-dua ini akan bergerak ke anod yang dipilih misilah ion klorida. Klorin yang dipilih di sini untuk dinyahcaskan. Jadi dinyahcas, klorin akan menjadi gas klorin. Tolak, buat mari sini, jadi tambah E. So balance, letak 2. Ramai hok tu bolah tak letak tolak tu. Okey, bila cikgu buat latihan gini, barulah kita tengok awak ni ramai hok tahu tetapi sebenarnya terbolah. Bila terbolah, jawab tak kena lah. Okey. Lepas tu bila katot ni, katot ikut inod, kita pun tengoklah dalam buku teks tu. Okey, tengok dalam buku teks muka surat 24 ni. Siri keupayaan elektrod piawai. Kita pun tengok inod. Inod, okey. Inod untuk K. K plus inod untuk hidrogen. Okay, so inod K adalah tolak 2.92. Inod hidrogen adalah kosong. Okay, inodnya adalah kosong, hidrogen ini. Jadi apa yang kita perlu tahu tentang inod ni, kalau negatif, dia nak lepas elektron. Dia nak lepas kalau negatif tu. Kalau positif, dia nak terima. Jadi antara K dengan H, hok mana lebih positif? Hok ni memang dia lebih negatif. Dia nak lepas. Maka yang nak terima elektron dekat katot adalah H+. So H+ lah kat sini. Okay. Dia terima elektron membentuk H2. Balance tak 2. Jadi daripada sini kita tahulah bahawasanya dekat sini yang terbentuknya adalah gas H2. Manakala dekat sini yang terbentuknya adalah gas Cl2. Okey, boleh gas Cl2. Okey. Jadi oleh kerana dia kata kat sini larutan, bila larutan kita ada air, maka apa yang berlaku kepada Cl2 dalam ni? Okey, Cl2 dalam ni dia akan dissolve dalam air. Kita refer kepada apa yang kita belajar dalam tajuk jadual berkala unsur. Jadual berkala unsur kata kalau klorin dia dissolve dalam air H2O, dia akan membentuk dua jenis asid, iaitu HCl dengan satu lagi HOCl. Okey, HOCl ataupun hypochlorous acid.
Boleh refer kepada jadual berkala unsur hypochlorous acid. Ni asid hidroklorik. Okey. Jadi asid hidroklorik ni dia bersifat asid. Jadi dia akan tukar kertas litmus biru ni, dia akan tukar pergi ke merah. Tetapi HOCl ini dia sebagai ejen peluntur. Okey, jadi daripada merah dia lunturkan. Kadang-kadang kita tak nampak pun biru tu tukar kepada merah. Dia terus jadi luntur. Okey, sebab ada HOCl tu. HOCl tu yang menyebabkan klorin itu boleh bertindak sebagai ejen peluntur bila dia dissolve dalam air. Kenapa? Sebab bila dia dissolve dalam air, dia membentuk HOCl, hypochlorous acid, acid hypochlorous. Okey, jadi kita pun pergi kepada soalan. Sekejap ya. Okay. So, kita dah selesai dah yang kita tengok soalan ni. Maka, apa yang kita perlu buat, kita pun tengok soalan. Okay. Dia kata jadual 10 menunjukkan pemerhatian bagi larutan biru selepas 15 minit. So, apa dia kata kat sini? Dia kata kertas litmus biru pada X tidak bertukar warna. X tadi apa dia terhasil? H2. Okay. Manakala dekat Y, kertas litmus biru dikeliling elektrod Y diwarnakan, dilunturkan. So, apa hasil dekat Y? Y tadi Cl2. Okay, soalan dikata berdasarkan, tulis setengah persamaan. Ni tak ada masalah. Setengah persamaan yang berlaku pada kedua-dua elektrod, maka sini ada 2M. Mana persamaan dia? Kita pun tulislah. Yang ni satu. Yang ni satu. Yang ni satu. Dapat 2 markah. Markah yang kedua dikata terangkan perbezaan pemerhatian. Apa dia pemerhatian dia? Hak ni tidak bertukar warna, hak ni pula luntur. Jadi bila dia kata terangkan pemerhatian, maka apa yang kita boleh jawab kat sini, di elektrod X itu, hidrogen terbentuk. So kita boleh katalah, H2 terbentuk pada elektrod elektrod X bersifat neutral. Bersifat neutral. Bila bersifat neutral, dia tak tukarlah kertas litmus. Manakala Cl2 ni, terbentuk pada elektrod Y, larut dalam air membentuk HOCl atau kita panggil asid hypochlorous. Asid hypochlorous. Boleh. Kemudian asid hypochlorous melunturkan warna biru kertas litmus. Tapi jawapan ni bila orang kata asid pun tak ada masalah. Asid pun cikgu bagi markah 1 lah. Tetapi daripada pemerhatian tak royak pun dia tukar ke merah. Dia terus luntur. Jadi dia nak suruh fokus kepada yang terbentuknya adalah HOCl, bukan HCl. Sedangkan kita tahu kalau Cl2 ni, kita tahu Cl2 ni bila dia dissolve dalam air, dia membentuk HCl dengan HOCl. Tetapi daripada pemerhatian, dia nak suruh fokus kepada hak ni, bukan hak ni. Sebab apa? Dia tak tunjuk warna merah kat sini.
dia tak royak. Warna biru bertukar kepada merah kemudian luntur, tak ada. Jadi maknanya dia nak suruh awak fokus jawapannya adalah kepada HOCl iaitu asid hypochlorous. Jadi asid hypochlorous ini terbentuk apabila Cl tu larut dalam air. Air dekat mana? Air dekat larutan tadi. Okey, jadi itulah asid hypochlorous itulah yang melunturkan warna biru kertas litmus. Okey. Jadi selesailah apa yang cikgu nak bincang pada soalan yang cikgu bagi kepada awak minggu. Okey, baru ni lah. Okey, so kita nak pergi kepada bahagian yang kedua seperti yang cikgu janji, iaitu cikgu nak bincang pagi ni elektrolisis.